amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Saya nak baca sampai situ je. Banyak lagi. Ya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Quran kadang-kadang ada ya ayyuhan nas. Kadang-kadang ada ya ayyuhalladzina amanu. Dan ada lagi ya yang lainlah. Biasanya ya ayyuhan nas nak mengajak orang kepada beriman kepada Allah. Ikut Nabi. Kepercayaan. Ya. Dan kebiasaannya ayat yang bersabit dengan hukum dan hakam. Allah Ta'ala akan mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan mostly ia turun di Madinatul Munawwarah. Kerana hukum hakam ni banyak turun di Madinah. Dakwah Nabi 23 years ada dua fasa. Pertama dipanggil fasa keimanan, pengukuhan akidah lah. Nak ajak orang masuk Islam, nak ajak orang beriman kepada Allah. Hak beriman kepada Allah dah syirik. Mengajak mereka kepada tauhid. Itu fasa Mekah lah. 13 tahun. Sebab itu di Mekah dia tak ada puasa, tak ada. Tentang puasa ni, puasa adalah, Nabi puasa di Mekah pun. Nabi puasa 3 hari setiap bulan. Umpama dia akal Anas bin Malik dan sunat Abi Daud. Dan dikatakan juga Nabi berpuasa Ashura sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Adalah puasa yang Nabi lakukan, tapi dia tidak wajib. Dan tidak ada ayat yang menunjukkan tentang puasa. Melainkan bila Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah, 1 year after Nabi hijrah tu, baru turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sampai akhirlah daripada 2 berapa ayat puasa? Anak aku tak ingat. 183 ayat tentang puasa sampai 187 surah Al-Baqarah. Jadi Ramadan lah khususnya di Madinah. Begitu juga dengan yang lain, zakat umpamanya tak ada di Mekah. Ayat pasal zakat ada, tapi dia tidak wajib. Tapi di Madinah. Ya. Dan begitu juga dengan haji. Haji samalah. Ayat haji turun pada tahun ke-8 Hijriah. Maknanya 2 years sebelum Nabi wafat. Baru turun ayat haji, memerintahkan baginda melakukannya. Menunaikan haji di Mekah. Tapi Nabi tidak melakukan pada waktu itu. Adalah sebab-sebab tertentu. Nabi melakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Baik. Jadi kebiasaannya ya ayyuhalladzina amanu, ayat nak sebut tentang hukum dan hakam yang turun di Madinah lah, termasuk ayat ni. Of course lah surah Al-Baqarah, sebab surah ni Al-Baqarah kan. Al-Baqarah memang surah Madaniyah, turun di Madinah. Ayat ni salah satu daripada. Ya. Jadi pensyaratan hutang ni tuan-tuan, walaupun ia telah berlaku di Mekah, tapi betul-betul yang Allah Ta'ala sebut di Madinah. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kita tahu dah nak sebut hukum ni. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Bila kamu berhutang, tadayantum. Ya, manusia memang akan berhutang dalam setengah-setengah keadaan. Kepada suatu tempoh yang tertentu. Hutang ni memanglah ada tempoh. Mana ada orang berhutang jam tu bayar. Kalau jam tu hutang, jam tu bayar, dia tak panggil hutang. Betul tak? Kebiasaannya hutang ni, dia melibatkan tempoh-tempoh tertentu. Ya? Dan Allah Ta'ala sini sebut, wahai orang yang beriman, bila kamu berhutang dengan sesuatu hutang kepada tempoh-tempoh tertentu, maka faktubuh, kamu tulislah ia. Allah Ta'ala suruh tulis. Ya? Wal yaktub bainakum katibum bil adli. Dan hendaklah orang yang menulis hutang itu di kalangan kamu, dia menulisnya dengan penuh keadilan. Jangan tipu-tipu. Ya. Nampak? Dan panjang lagi lah ayatnya. Ala kulli hal ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tentang hutang. Di mana jelas kepada kita hutang dibenarkan oleh syarak. Walaupun dalam banyak ayat, 6,634 ayat. Satu ayat aja Allah Ta'ala sebut. Boleh. Ada hukumnya di situ, which is harus. Sebab itu sepakat para ulama, no khilaf. Dulu kita belajar fiqh ibadat kan. Belajar bab air, bekal-bekal makanan, qada hajat, ya, apa lagi? Fitrah. Kemudian masuk bab wudu. Banyak benda-benda yang saya sampaikan dan kongsi pada tuan-tuan, benda yang melibatkan khilaf.
Mungkin satu dua benda aja yang tak khilaf. Banyak hak lain khilaf lah. Cuma dalam banyak-banyak khilaf tu, kita pilihlah khilaf yang paling bagus, yang paling baik untuk kita amalkan. Of course lah yang bersesuaian pada hari ini. Ya? Jadi banyak melibatkan khilaf. Tapi dalam isu ni tak ada khilaf. Di mana sepakat para ulama hutang dibenarkan. Dan Alimah Ibnu Muzi rahimahullah dalam buku beliau Al-Ijma', very famous one. Hatta An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' pun kata, kalau aku nak rujuk ijma'. Tuan-tuan tahu ijma' ya? Saya tak payah hurai ya. Tahu ijma'? Ijma' ni ialah hukum yang disepakati. Tak ada khilaf. Secara sepakat para ulama. Dan bukan ulama saja bersepakat, seluruh umat Islam. Sebab itu ulama kita bila diguna istilah ijma', kadang-kadang dia kata ajma'al ulama, telah ijma'lah para ulama, dan kadang-kadang dia kata ajma'atil ummah, telah ijma'lah umat Islam. Kerana ijma' ni hanya tidak melibatkan ulama tuan-tuan. Umat Islam keseluruhannya pun ijma'. Tak ada siapa yang akan kata khilaf. Kalau dia betul-betul ijma' lah. Tapi kita tak nafi lah market atau pasaran yang ada, kadang-kadang benda tu dikatakan ijma', tapi dia bukan ijma'. Ya, dan ini ditegahkan oleh ulama moden kita termasuk almarhum ataupun Allahyarham Qardawi sendiri dalam buku-buku beliau khusus yang bertabik dengan ijtihad. Bidang saya memang bidang ijtihad. Jadi kita kena betul-betul melihat manakah yang ijma' dan manakah yang tidak ijma', dan kita letakkan hal itu di tempat yang betul. Kalau ijma' kita kata ijma'. Kalau tak ijma' kita kata tak ijma'. Ijma' tuan-tuan tak ada ruang untuk kita berselisih pandangan. Mesti terima by hook or by crook. Ya. Adapun benda yang tidak ijma', melibatkan perselisihan di sana sini, mungkin ada ruang-ruang tertentu untuk kita berselisih pandangan dan kita berlapang dadalah sesama kita. Ya. Baik. Faham ijma' ya? Ini kelas usul fiqh. Saya ada satu surau je, surau Jumaat di Shah Alam, saya ajar usul fiqh. Dia suruh saya ajar usul fiqh. Saya pun ajarlah usul fiqh. Saya dah habis dah buku Sunnah Rasulullah Sehari Semalam yang ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh. Selama 6 atau 7 tahun saya mengajar di surau itu. Lepas tu 3-4 bulan lepas dia suruh saya mengajar usul fiqh. Saya kata boleh aja. Saya mengajar di universiti pun saya ajar usul fiqh. Pakar tu tidaklah. Tapi basic idea tentang usul fiqh saya boleh lah mengajar. Dan saya cari buku yang paling ringan untuk saya ajar. Dan saya cuba ajar dengan bahasa yang paling mudah untuk tuan-tuan hadam. Itu pun masih ada lagi jemaah yang komplain. Boleh tukar subjek lain, dia kata. Pening, baru mengajar 2-3 kuliah nak tukar dah. Dia kata susah. Saya dah guna bahasa yang paling mudah dah tu. Tapi usul fiqh ni memang dia teknikal sikit. Sementara kalau orang zero bahasa Arab, saya nak cakap pun susah juga kan. Agak sukarlah untuk kita nak memahaminya. Kerana usul fiqh dia very related to Arabic language. Dia amat berkait dengan bahasa Arab. Kalau zero bahasa Arab, agak sukar. Boleh faham. Tapi dia macam payah sikit lah. Boleh faham, bukan tak boleh. Tapi kalau orang yang dah ada basic bahasa Arab sikit-sikit tu kan. Tapi tuan-tuan bahasa orang Melayu, memang dah ada basic bahasa Arab pun. Betul tak? Saya tuan-tuan ramai kawan-kawan foreigners. Kami di UAE dulu, memang majority of them boleh cakap bahasa Melayu after 1 or 2 years berada di Malaysia. Selain daripada mereka mesti belajar bahasa Melayu, mereka ada subjek bahasa Melayu, mereka mesti ambil. Sebenarnya bukan international student saja. Kami orang Malaysia pun kena ambil subjek bahasa Melayu. Tapi kita tak apalah kan. Mereka pun ada subjek mereka kena ambil bahasa Melayu. Dan antara sebab mereka mudah nak bercakap bahasa Melayu ialah kerana bahasa Melayu ni memang dah banyak Arab. Saya ada ramai kawan-kawan yang boleh cakap bahasa Melayu fasih lagi tuan. Ya. Kita pun duk belajar masa UAE dulu memang kita banyak bercampur dengan foreigners, international students. Sebab kalau duk bercampur dengan Melayu aja, sampai bila kita nak pandai cakap bahasa Arab, sampai bila kita nak pandai cakap bahasa Inggeris. Tak? Macam orang kita jugalah pergi belajar di Timur Tengah, belajar Mesir, belajar Jordan. Dah lah duk bercampur dengan Melayu aja, balik tak boleh cakap Arab. Ramai tuan. Tak? Sementara kita orang Melayu belajar di universiti tempatan. Kalau kita tak ambil peluang campur dengan pok-pok foreigners tu, sampai sudah kita tak kerti cakap bahasa asing. Jadi saya ambil peluang. Saya daripada matrikulasi sampai saya grad, saya bercampur dengan pok-pok tu lah. Dan mereka memang sebahagian besar lah daripadanya saya boleh kata, boleh cakap bahasa Melayu dengan baik. Mana dia boleh bercakap, cuma dia banyak cakap bahasa standard. Ada seorang dua boleh cakap logat. Ada seorang sahabat saya nama Yusuf daripada Turki. Dia boleh cakap bahasa Kelantan. Kalau dia jumpa dengan orang Kelantan kan, dia tanyalah, awak orang Kelantan? Awak pakai wudu ke tak? Dia kata. Saya mula-mula jumpa dia kejut tuan, dia duduk di SS2 dulu.
Demo orang Kelantan? Ya, saya orang Kelantan. Demo makan budu ke tak? Dia tanya kita makan budu ke tak? Orang Turki tuan. Baik, balik pada yang tadi ya. Ijma' ni tuan-tuan, mana benda yang mesti disepakati. Dan of course lah disepakati. Ya? No khilaf, tak ada khilaf. Kalau betul-betul ijma' lah. Dalam hal ni memang betul-betul ijma'. Pertama kerana ia telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Clear cut, no doubt. Yang kedua, practically Rasulullah SAW mengamalkannya. Nabi memang berhutang. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau. Dan Nabi dalam banyak hadis menggalakkan supaya kita memberi hutang pada orang lain. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Ala kulli hal ijma'. Siapa yang kata ijma' ni? Ramai. Antaranya Al-Imam Ibn Muzi rahimahullah dalam buku beliau Al-Ijma'. Very famous one. Hatta Nawawi pun tuan-tuan dalam Muqaddimah Al-Majmu'. Buku top mazhab Syafi'i. Tapi bukan hanya buku yang membahaskan tentang pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia buku yang bersifat ensiklopedia. Dia bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab Hambali ada dalam tu, mazhab Hanafi ada dalam tu, mazhab Maliki ada dalam tu, mazhab sahabat-sahabat Nabi ada dalam tu. Kita nak tahu mazhab Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Tabi'in pun ada situ. Kita nak tahu mazhab Ibnu Sirin, mazhab Sya'bi, mazhab macam-macam kan. Sa'id Ibnu Musayyab. Dan ia satu buku yang besar. Buku ensiklopedia ni buku-buku besar fiqh lah tuan-tuan. Dan kita di universiti, terutama di peringkat tinggi, Master, PhD, memang kita suka rujuk buku-buku ensiklopedia. Yang hanya bukan memberi ilmu tambahan pada kita dan pengetahuan lebih luas, tapi juga dalam banyak hal, dia mendidik minda kita lah, supaya kita tidak terkongkong ataupun jumud dalam satu-satu pendapat sahaja. Ya. Tuan-tuan, kalau nak orang belajar very straight to the point, ya, tuan-tuan panggil orang yang konservatif lah daripada pondok ke mana-mana. Tapi kalau panggil orang universiti, of course yang ada PhD, ada master macam saya lah terutama atau yang lain, kita agak meluas lah. Ya? Mungkin dalam banyak hal kita masih rujuklah mazhab Syafi'i, tapi dalam setengah keadaan kita agak fleksibel. Dan ini diajar oleh tokoh-tokoh moden macam Qardawi, ramai lagi ya. Baik, Ibn Muzi ni tuan-tuan, kata Nawawi, kalau aku nak rujuk ijma', aku akan rujuk Ibn Muzi li'annahu qudwatun fi hadzal fan, kerana dia adalah ikutan dalam hal ni. Ulama Syafi'i ramai yang tahu ijma', termasuk Nawawi sendiri, tapi dia kata aku kalau nak rujuk ijma', aku rujuk ijma' Ibn Muzi, kerana beliau adalah tokoh lah kita kata dalam bab ni. Kebiasaannya kalau Ibn Muzi kata ijma', dia ijma'. Ya. Mana kesepakatan yang mutlak lah. Ada juga dia kata ijma', tapi dia bukan ijma', tapi dia terangkan. Ya. Baik. Kata Ibn Muzi, ajma' ahlul ilmi. Telah ijma' lah ahli ilmu. Apa ahli ilmu? Ulama' lah. Dan bukan ulama' saja tuan-tuan. Umat Islam keseluruhannya, annal iktirat minal makil wal mauzun wal at'imah jaizun. Saya memang suka hafal ijma' Ibn Muzi. Sebab kita ajar fiqh ni tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada ijma'. Dan ijma' ni tidaklah banyak. Jadi biasanya bila kita sebut satu hukum, kalau ijma' lah, kita akan baca ijma' yang dinukil oleh ulama'-ulama' tertentu. Antara yang saya favourite lah Ibn Muzi lah. Kalau tuan-tuan ingat, saya selalu sebut ijma' Ibn Muzi dan saya membaca ijma' yang dinukil oleh beliau dalam bukunya itu. Ini pun sama. Dia kata telah ijma' lah ahli ilmu. Sebenarnya bukan ahli ilmu saja, ummah keseluruhan, bahawa hutang berkaitan dengan sesuatu yang ditimbang, sesuatu yang disukat, dan makanan juga jaizun, adalah harus. Dia kata, poin dia, hutang-hutang ni sepakat. Harus. No khilaf. Pasal apa harus? Sebab ayat Quran ada. Walaupun satu ayat, cukup untuk ia disepakati. Ya. Sementara ia dipraktik oleh Nabi SAW. Dan ulama'-ulama' lain, antaranya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dia ulama' Hambali tuan-tuan. Tapi sama juga, dia ada buku fiqh encyclopedia yang meluas dan masyhur sekali yang diberi nama Al-Mughni. Kalau mazhab Syafi'i kita ada Nawawi dengan bukunya Al-Majmu'. Dalam mazhab Hambali kita ada Ibn Qudamah dengan bukunya Al-Mughni. Dan saya masih ingat tuan-tuan, tokoh muamalat kita, Dr. Profesor Daud Bakar, bila ditanya oleh Ustaz Fawaz, apakah buku favourite Prof dalam bab fiqh lah, terutama muamalat.
Dia jawab Al-Mughni. Itulah buku Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dan dia buku yang amat baik sekali. Dan dia pun buku yang saya suka baca lah sebenarnya, dan dia rujuk dari masa ke semasa. Dia pun sama menyebut dalam bukunya, dalam babul qard, bab hutang ya. Walaupun ia lebih kepada hutang wang, kerana hutang ada banyak kategori. Tak apalah, tapi dia kata ajma'al muslimuna ala jawazihi, telah sepakatlah orang-orang Islam. Kalau Ibnu Muzi dia kata telah sepakatlah ulama, tapi Ibnu Qudamah dia kata telah sepakatlah orang-orang Islam, yakni umat Islam, bahawa hutang itu harus. Memang harus tuan-tuan. Sebab itu walaupun saya tak nafilah, dalam setengah-setengah keadaan kita tak nak galakkan juga orang ni berhutang, tapi letakkan tempat tu, benda tu di tempat yang betul. Kita kata hutang harus mula-mula sekali. Janganlah berhutang, nanti berhutang susah nak mati. Apa pula susah nak mati? Nabi berhutang. Dan Nabi tuan-tuan, ada satu kes Nabi mati meninggalkan hutangnya. Betul tak? Takkan hutang susah nak mati kot. Dia ada perinciannya. Kita kata hutang tu harus. Tapi kena hati-hati jugalah. Sebab hutang ni boleh membawa padah kepada kita kalau kita tidak menguruskannya dengan betul. Nabi berhutang, tapi Nabi membayarnya. Begitu dengan sahabat Rasulullah SAW. Sebab dia harus. Allah Ta'ala benarkan. Yang tak boleh ni kalau kita tidak menguruskan dengan baik. Hutang tapi tak bayar. Culah. Itu tak boleh lah. Tapi kalau kita hutang, kita boleh bayar dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita takut kita tidak dapat membayarnya, kita beri sesuatu sebagai gadaian, itu lebih-lebih digalakkan. Hatta Rasulullah SAW seumpama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, Nabi berhutang tapi Nabi memberi baju besinya sebagai gadaian. Dan Nabi mati tuan-tuan, hutang itu masih belum diselesaikan, sehingga diselesaikan oleh sahabat yang lain. Itulah Abu Sa'id, kalau tak silap saya, radhiyallahu taala anhu. Aisyah kata ishtaran Nabi ta'ama min Yahudi wa rahanahu dir'ah. Hadis ini very famous sekali, terutama dalam bab hutang lah. Di mana kata Aisyah, Rasulullah SAW membeli makanan daripada orang Yahudi secara hutang. Kemudian Nabi menggadaikan baju besinya. Mana Nabi pun hutang. Cerita dia begitulah. Hutang nombor satu sekali yang perlu kita tahu, ia harus disepakati oleh para ulama, dan ada nasnya, itulah ayat Quran nombor 282. Dan practically Nabi SAW melakukannya. Itu baru poin nombor satu. Saya malam tadi sambil-sambil tidur, saya tulis 8 poin. Ya. Baik. Qardawi hafizahullah rahimahullah dalam bukunya Khasaisuddin al-Islami ataupun Khasaisul Ammah lil Islam. Qardawi ini ada satu buku yang bagus. Itulah ciri-ciri umum agama. The Major Characteristic of Islamic Religion. Buku ni saya suka baca daripada dulu. Almost 300 pages, hampir 300 muka surat, 260 lebih. Dia menjelaskan tentang ciri-ciri penting agama. Di mana agama ni tuan-tuan keseluruhan dengan 6,634 ayat atau 36 ayat dengan berpuluh ribu hadis. Dengan hadis sahihnya, dengan hadis dhaifnya, dengan hadis marfu'nya, dengan hadis mauqufnya. Itu jenis-jenis hadis lah. Ada kuliah hadis sini? Ada tak? Jarang majlis suruh kuliah hadis ni. Ada kuliah hadis sini? Ada kuliah hadis? Mustalah hadis. Bukan hadis baca hadis hurai, tak. Ini kuliah tentang ya, hadis lah. Ada hadis sahih. Hadis sahih ni apa ciri dia. Hadis dhaif ni apa ciri dia. Hadis palsu ni apa ciri dia. Ada kuliah sini? Tak ada? Ha? Ada? Tak ada? Oh, kena ada, Syekh. Oh, payah Ustaz nak faham. Mudah aja. Dan memang kena ada kuliah hadis. Ya. Maksudnya, satu kuliah menjelaskan tentang ilmu hadis. Oh, saya pula ada ilmu hadis Ustaz, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bukan ilmu hadis. Dia buku hadis, tapi biasa ulama baca hadis, atau Ustaz tu baca hadis, dia hurai. Ni tak, ini kategori hadis, jenis hadis, apa gitu gini ya. Itu kena ada lah ya. Jadi banyak hadisnya. Menunjukkan bahawa syariat ni pun luas. Kerana nasnya banyak. Quran baik, hadis Nabi baik. Tapi sebanyak-banyak agama tuan-tuan, ia melibatkan ciri-ciri tertentu yang tidak banyak. Qardawi bagi 7 saja.
Agama yang tak lari daripada 7 kriteria ni. 7 sifat ni. Kalau ada benda yang bercanggah dengan 7 sifat ni, dia bukan agama. Walaupun orang tu dakwa ia agama. Ya? Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia nak menghalalkan yang harus. Pasal otak manusia ni dia bijak. Tuan-tuan ingat agama-agama Yahudi dan Nasrani dulu diubah oleh ulama'-ulama' mereka. Mereka tu bodoh, mereka cerdik. Sebab tu dia boleh ubah agama. Same goes kepada manusia pada hari ini. Banyak benda yang tak boleh dilarang oleh ulama' terdahulu, nahnya jelas. Tapi masih dalam hari ini ada yang kata boleh. Dia guna ayat Quran sana, guna ayat Quran sini, guna hadis sana, guna hadis sini. Ya tak? Kadang-kadang tak ada dalil itu satu hal. Ada dalil pun mereka boleh manipulate. Betul tak? Ya. Jadi mungkinlah dalam setengah-setengah keadaan kita nak lihat kepada nas dan dalil yang ada, tapi kita juga perlu melihat kepada ciri-ciri agama yang ada. Kadang-kadang orang guna ayat Quran dan hadis Nabi sebagai dalilnya, tapi dia bercanggah dengan kriteria umum agama. Kita kena cemok balik, betul ke tak betul ni? Ya tak? Tapi ada setengah-setengah perkara tidak ada dalil in spesifik. Quran tak ada, hadis Nabi tak ada secara khusus. Mungkin adalah dalil-dalil am, tapi dia selari dengan ciri-ciri umum agama, maka dia diguna pakai. Dan banyak hal hari ni tuan-tuan tak ada dalil in spesifik pun. Betul tak? Tapi kenapa dia diterima? Kerana dia selari dengan prinsip am atau ciri-ciri am agama. Qardawi kata ada 7. Salah satunya ialah asyumul, yakni kesyumulan. Melayu pun syumul ke? Siapa tak tahu? Syumul kot. Salah satu sifat agama ialah syumul. Syumul ni makna agama dia mencakupi seluruh bentuk dan lapangan kehidupan manusia. Dalam istilah bahasa Inggeris kita panggil comprehensiveness. Dan saya masih ingat tahun pertama di universiti dulu, saya dah belajar tentang syumuliyatul din, kesyumulan agama. Keluasan agama atau disebut sebagai the comprehensiveness of Islamic religion. Kita belajar dah keluasan agama. Di mana agama Islam tuan-tuan dia tak sama dengan agama-agama lain. Memang tak sama. Kita bukan nak menghina agama lain, tidak. Tapi realitinya begitu. Mana ada satu agama yang mengajar kita semua hal? Tak ada. Hatta agama-agama yang asalnya Islam pun, samawi seperti Yahudi, Nasara, nak lawan Islam, no. Tak boleh challenge. Sebab itu ada golongan non-Muslim yang belajar Islam. Dia panggil Al-Mustashrikun, Orientalis. Tuan-tuan ingat student-student yang ada baik universiti tempatan macam di UIA. Kami di UIA dulu pun ada non-Muslim student yang belajar agama Islam. Ambil kos-kos agama, ada. Of course lah di universiti-universiti di Timur Tengah, di Mesir, di Al-Azhar umpamanya. Ada student-student yang dia non-Muslim, tapi dia belajar kos-kos agama, ambil Islamic Studies, belajar syariah, belajar fiqh, belajar hadis, ada. Dan tak dinafikan ada tokoh-tokoh tertentu yang karang buku yang disebut sebagai Al-Mustashrikun, golongan-golongan Orientalis lah. Dia alim tentang agama, tapi dia tidak Muslim. Ada tuan, apa tak adanya. Ya. Kita orang Islam pun jahil agama. Dia orang bukan Islam tapi alim agama. Cuma dia tak masuk Islam lah. Dia belajar agama sebab memang dia nak belajar. Dia tahu agama Islam ni agama yang bagus dari sudut peraturan hidup. Maka dia belajar. Tuan-tuan tengok kat YouTube tuan-tuan. Hari ni, nowadays, hari ni, ramai orang-orang bukan Islam, orang Cina, orang Jepun yang boleh cakap bahasa Arab fluently, fasih. Tak percaya buka YouTube. Kalau kita ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab, terutama di Timur Tengah, dia bercakap bahasa Arab dalam bahasa Arab standard. Oh, fasih tuan. Saya pun terpegung. Impress saya. Oh, hebat. Dia belajar bahasa Arab, boleh cakap bahasa Arab. Oh, hebat. Ya. Agama pun begitu juga, ada jenis belajar agama apa gitu gini. Ala kulli hal, ada satu ciri dipanggil keluasan agama. Islam ni dia ajar semua benda. Wahyu yang Allah Ta'ala turun, dia mencakupi banyak hal. Islam ajar kepada kita ibadat. Tuan-tuan semayang ni, ibadat. Begitu juga tuan-tuan puasa. Ramadan lah terutamanya, ibadat. Di mana ia mengatur peraturan antara kita dengan Tuhan. Kita dengan Allah aja. Ya? Selain daripada kita nak memenuhi atau mentaati Allah, ia juga untuk mengisi jiwa-jiwa kita. Jiwa kita. Sebab itu tuan-tuan lihat mana-mana agama pun, dia ada ibadat-ibadat dia yang tersendiri. Depan rumah saya tuan-tuan orang India. 3 rumah depan rumah saya tu memang orang India.
Sebelum saya bangun pagi pukul 5, 5.30 pagi, dia dah bangun dulu dah qiyamul lail. Tapi qiyamul lail cara dia lah. Dah bunyi dia keling coceng dia baca kitab dia apa semua saya tak tahu. Ya, setengah orang dia kata, tak terganggu Ustaz. Apa pula nak terganggu? Agama dia, suka hati dia lah kan. Dah dia mengaji kuat. Dengarlah kat kita, tapi tak adalah kita terganggu. Tapi dia seorang yang mutadayyinah. Dia perempuan lah, mak dia. Biasa mak dia lah yang selalu bangun awal. Seorang yang beragama lah. Walaupun dia Hindu, dia bukan Islam. Pasal apa dia buat ibadah tu? Mungkin dia nak taat perintah Tuhan. Menerusi kitab dia apa itu ini. Tapi nak mengisi jiwa-jiwa mereka. Dan kebiasaannya, orang yang beragama. Walaupun dalam agama lain. Dia bagus dalamannya. Ya. Islam lebih-lebih lagi lah. Ibadat ni nak ajar kita ni kerohanian lah. Nak isi jiwa-jiwa kita. Baik. Islam juga ajar tentang kemasyarakatan. Bukan Islam nak baik kita seorang aja, tapi dia nak baik keluarga kita. Awak maya bagus, mari 5 kali satu hari kat masjid. Asal datang masjid je tengok muka awak. Asal datang masjid je tengok muka awak. Asal tengok muka awak je datang masjid. Tapi keluarga tunggal langgang. Ya tak? Awak mari masjid, anak awak merempit. Awak mari masjid, isteri awak tak pergi mana-mana dengan tak tutup aurat dah seumpamanya. Jagalah sikit family tu. Oh, saya nasihat dah isteri saya Ustaz, dia tak dengar. Apa yang saya boleh buat? Ya tak? Memanglah tuan. Isteri kita ni, kalau dia tak ikut perintah Tuhan, dia tak semayang, dia tak tutup aurat. Tentu kalau ikut standard mazhab Syafi'i, mesti diceraikan. Tapi saya tak nafilah sebagai ulama yang lain. Termasuk Al-Imam Ibnu Qudamah sendiri dalam bukunya Al-Muni. Dia kata selagi mana kita menasihatinya, cuba membawanya ke jalan yang baik, maka mudah-mudahan kita tidak berdosa dan tidak termasuk dalam konteks dayus. Sebab Nabi-Nabi terdahulu pun bini-bini dia ada yang tak bagus pun. Ya tak? Selagi kita nasihat dia apa gitu ini. Dan saya personally tuan-tuan, bos saya relax dulu. Baru enjin nak panah ni. Puasa bukan nak pergi makan pun. Ada makan tak? Tak ada kan. Baru setengah jam. Saya personally tuan-tuan di satu masjid. Tapi masjid tu dah buang saya dah. Masjid ni ada yang dia buang saya. Ada yang saya buang masjid. Ingat masjid boleh buang ustaz. Ustaz boleh buang masjid juga. Tapi masjid ni dia buang saya. Stop. Pasal biasalah. Kadang bertukar pengurusan. Dia nak ustaz-ustaz yang baru apa gitu. Ini saya pun dah ngajar lama. Dah 4-5 tahun dah masjid tu. Saya ajar hadis 40 Nawawi. Dah masuk hadis yang ke-29. Sayang sekali lah saya tak habis sampai 43 hadis. Tapi dah 29 hadis. 4-5 tahun saya mengajar di surau itu, saya kira saya sudah mencurahkan banyaklah ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Baik, ada seorang hamba Allah tu lepas saya kuliah, lepas isyak dia jumpa saya personally, dia kata, Ustaz, saya ni isteri saya tak semayang daripada kahwin dulu lagi. Saya dah banyak tanya Ustaz, dia kata. Ramai Ustaz yang kata saya berdosa selagi saya tidak menceraikannya. Saya berkata ke dia, memang ada pendapat ulama sebegitu. Dan unfortunately, itu pendapat yang banyak juga difatwakan, dinyatakan dalam buku-buku atau ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal ni, ulama tak sepakat. Ada je sebagai matang bawa, kita didiklah dia. Selagi mana, kita tak redha dengan kelakuannya dan kita bagi nasihat, didik dia, ajar dia, ajak dia, cuba memperbetulkannya. Maka kita tidak berdosa dan tidak termasuk dalam dayus. Dan itu juga pendapat yang saya tegaskan bila saya mengajar tentang dosa-dosa besar. Macam di Masjid Kubur Raja, saya mengajar dosa-dosa besar Az-Zahabi. Memang ada satu slot, tajuknya ialah Babud Dayus, Bab Dayus. Jadi saya sebut, kalau kita stick kepada hal itu, mudah-mudahan dia tak ada dayus. Dayus ni, umpama yang disebut oleh Rasulullah, Man aqarra fi ahli al-khabas. Kalau keluarga kita buat benda jahat, kita tak cara. Dayus. Tapi selagi mana kita ni, maka dia tidak dayus. Baik. Sebelum dayus mana tadi? Lari tu. Balik tadi kan. Jadi keluarga mesti betul lah. Take care lah sikit dengan our own family. Ya tak? Pergi berdakwah sampai ke India, sampai ke Pakistan, tapi tinggalkan keluarga tunggal langgang. That is not Islam. Dan itu yang ditegahkan oleh Qardawi Hafizah dalam bukunya. Awak sebagaimana jaga diri awak. Awak dengan Tuhan, awak juga kena jaga keluarga awak. Dan Allah pun Ta'ala pun kata, ya alladhi macam mana ayat tu? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu. Islam ajar kita.
Tuan-tuan belajarlah dalam fiqh kekeluargaan. Of course lah dalam fiqh munakahat. Munakahat ni bukan aja nak ajar apa nama syarat nikah, rukun nikah, tapi fokus jugalah bila ustaz-ustaz mengajar fiqh berkenaan tentang bagaimana menguruskan keluarga dengan baik. Bacalah buku-buku pengurusan keluarga yang ditulis oleh ulama-ulama moden, khusus dalam bab tarbiyatul azwaj wal aulad, pentarbiahan anak-anak dan juga isteri-isteri. Bacalah atau rujuk juga buku-buku itu. Jangan bila ajar fiqh munakahat syarat nikah, rukun nikah, bab tu saja, tapi selitkanlah juga hal-hal seumpama itu. Islam ajar tentang kemasyarakatan, sosial ajar. Dan Islam juga ajar tentang kehartaan. Hutang ni dia duduk dalam kehartaan. Konteks hari ni kita bagi muamalat lah. Cuma muamalat ni dia ada skop-skop tertentu. Secara umumnya ada 4 skop lah. Ada skop yang besar. Selain ibadat semua muamalat. Kemudian ada skop yang sempit sikit. Muamalat hanya tertumpu kepada kekeluargaan dan kehartaan. Kemudian ada yang sempit lagi, dipanggil muamalat tu ialah kehartaan sahaja. Dan ada yang lebih sempit lagi, kebiasaannya pada hari ini bila sebut muamalat kita lebih memfokus kepada hal-hal yang bersabit dengan perbankan dan kewangan Islam. Saya pun ada ajar di satu masjid di Meru. Itulah fiqh riba lah yang menjurus kepada kontrak-kontrak, akad-akad, praktis, amalan yang dilakukan di perbankan dan kewangan Islam. Ya. Tapi tak apa, ini kita nak bincang tentang umum hutang saja. Kerana hutang ni tuan-tuan dia ada dua lah. Satu skop konsep yang am, satu dia panggil hutang yang melibatkan perbankan dan kewangan Islam. Satu ad-duyunul ammah, satu lagi ad-duyun al-masrafiyah. Duyun ammah ni kita kongsi hari ni lah. Konsep hutang secara keseluruhan, hukumnya, hadisnya, kepentingannya. Satu lagi dia panggil duyun masrafiyah. Itu hutang-hutang yang melibatkan perbankan dan kewangan Islam. Itu tuan-tuan belajar dalam muamalat lah ya. Baik, jadi hutang harus cuma tuan-tuan Islam ni dia syumul, salah satu dia ada muamalat. Dalam muamalat tuan-tuan ada banyak babnya dan juga ada banyak kitabnya. Kitab saja ada 9 yang besar, kalau campur bab-bab ada puluhan. Ya? Cuma hutang tuan-tuan dia duduk dalam kedua-dua skop. Kerana muamalat ni dia ada jual beli dan dia ada juga kebajikan. Muamalat jual beli kita panggil muamalat muamalat dia ada dua. Satu muamalat komersial, dia panggil muamalat tijariyah atau muawadah. Satu lagi dia panggil muamalat tabarru'iyah, muamalat yang bersifat kebajikan. Hutang ni dia ada dua-dua. Dia ada dalam jual beli, hutang ni dia ada dua-dua. Dia ada dalam komersial, dia ada dalam kebajikan. Jangan ingat hutang-hutang ni hutang duit saja. Hutang pun ada hutang jual beli juga ya. Baik. Skop hutang tuan, hutang ni secara umumnya ada 3 lah. Pertama hutang jual beli, di mana bila tuan-tuan melakukan urusan yang melibatkan perniagaan lah, jual beli lah terutamanya, tuan-tuan berhutang. Dia boleh jadi hutang si penjual, dia boleh jadi hutang si pembeli. Bila hutang si penjual, bila pembeli telah menyerahkan harganya, penjual menyerahkan barangan kemudian daripada itu. Itu hutang juga, tapi hutang penjual kepada pembeli. Saya bayar dah duit ke awak, tapi barang awak tak bagi lagi. Hak tuan-tuan buat di Shopee tu, di Lazada tu, hak online-online tu kan. Itu hutang tu. Tapi penjual hutang kepada pembeli. Setelah tuan-tuan bayar secara tunai, zam. After few days, dia deliver barangan itu pada tuan-tuan. Itu juga satu bentuk hutang lah. Cuma mungkin tuan-tuan tak sedar. Dia panggil salam. Mana jual beli secara tempahan. Ia juga satu bentuk hutang. Dan Nabi SAW membenarkan hutang-hutang seumpama ini. Sebab kadang-kadang kita kena ambil duit dulu, kita hantar barang kemudian. Itu normal dalam perniagaan. Dalam muamalat tijariyah atau komersial muamalat memang ia dibenarkan. Terutama dalam perantik hari ini lebih-lebih lagi lah. Jual beli mana hanya dilakukan bersemuka. Kadang-kadang kita berlakukan secara jarak jauh. Kita serahlah duit dulu, barang menyusul kemudian. Walaupun tak ada pada zaman Rasulullah, tapi ia telah dibenarkan. Konsep tu ada. Di mana kata Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, bila Nabi pergi ke Madinah, mereka buat jual beli seumpama itu. Qadiman Nabi al-Madinah wa hum yuslifuna samar as-sanata was-sanata was-salas. Faqala Rasulullah sallam, "Idza aslafa ahadukum falyuslif fi kailin ma'lum aw wazanin ma'lum ila ajalin ma'lum." Kata Nabi, bila kamu berhutang, barangan seumpama ini, penjual lah berhutang kepada pembeli, maka kamu kena nyatakan
bilangannya, sukatannya, timbangannya dan bilakah tempoh untuk dihantar barang itu. Jadi hak tuan-tuan buat online itu kan, bila tuan-tuan beli, dia bagi tahulah dalam masa berapa hari barang akan sampai, maka dibenarkan. Itu dipanggil hutang jual beli. Jangan ingat hutang duit saja. Hutang kita duk guna, hutang jual beli pun berlaku. Kadang-kadang hutang juga berlaku kepada si pembeli. Tadi hutang si penjual, ni hutang kepada si pembeli. Bila mana barangan telah diserahkan tapi kita bayar lewat, dipanggil bayaran secara tertunda, deferred payment. Boleh jadi tuan-tuan bayar cash tapi bayar after few days, dan boleh jadi juga tuan-tuan bayar secara ansuran. Ini yang banyak dipraktikkan. Barang dah dapat tapi tuan-tuan bayar every month berapa-berapa. Pergi di court, dulu panggil court payment, sekarang panggil court kan. Tuan-tuan pergi belilah almari, dia bini sibuk-sibuk bising-bising, so beli almari, beli TV, beli peti, kita pergi beli kan. Buat balik. Kadang kita tak bayar cash, kita bayar secara ansuran. Itu juga adalah satu bentuk hutang. Ya. Dan bila tuan-tuan berhutang, tuan-tuan kena bayarlah. Bila tuan-tuan tak bayar, dia ambil balik barang tu, tuan-tuan tak boleh marah. Sebab dalam agreement telah dinyatakan. Hari ni banyak juga jenis hutang tapi tak nak bayar. Ya tak? Setiap tahun tuan-tuan, bilangan orang muflis sentiasa meningkat. Unfortunately, orang-orang Islam. Cuma banyak jenis muda-muda lah. Dia tak boleh committed. Hutang pandai, tapi tak boleh nak committed. Ya? Maka tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam. Ya? Baik, itu hutang jual beli. Ya? Mana boleh. Ya? Tapi kena bayarlah. Ya? Yang kedua ialah hutang haiwan. Ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah berhutang unta. Kemudian Nabi menyerahkan unta yang lebih baik. Ada juga, ada. Tuan-tuan bela kambing, tuan-tuan tina berlaku. Tuan-tuan pinjamlah kambing jantan orang lain untuk apa dia panggil? Untuk jadi bakalah kepada kambing-kambing betina tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pinjam, tuan-tuan boleh hutang. Pinjam ni maksud pinjam kambing jantan dia, after few months pulang balik kambing yang sama. Dan tuan-tuan juga boleh hutang haiwan. Ambil kambing tu, tuan-tuan pulangkan kambing yang lain. Boleh juga macam tu. Ya. Yang tak boleh tuan-tuan sewa ataupun bayar amount sekian-sekian untuk senyawa, itu tak boleh. Itu ada larangan. Dia panggil bai' asabul fahli. Ini dilakukan juga oleh setengah-setengah penternak tuan. Di mana dia ambil baka-baka haiwan tertentu yang bagus-bagus untuk disenyawakan dengan haiwan dia. Dia ambil 3 bulan, dia bayar 1,000 sebulan. 3 bulan 3,000. That is haram. Itu tidak dibenarkan. Dia panggil jual beli yang ghara, kerana ia termasuk jual beli yang dilarang oleh syarak lah. Itu sebenarnya kita bukan bayar bapuk kambing, kita bayar mani dalam perut dia atau dalam tu, maka tidak dibenarkan. Itu dipanggil jual beli mani haiwan yang dilarang lah. Kalau peri boleh, kalau hutang pun boleh. Mana kita hutang kambing tu, after a while kita pulangkan balik. Boleh jadi kambing yang sama, boleh jadi kambing yang lain. Kalau kita pulang kambing yang sama, dia panggil pinjam kambing. Kalau kita pulangkan kambing yang lain, itu dipanggil hutang kambing. Tapi kalau nak sewa kambing begitu, tak boleh. Dia sama saja dengan sewa pokok untuk dapat buah, sewa sungai untuk dapat ikan. Dia tak boleh belaka tu. Itu dia panggil jual beli ghara. Okey, saya tak boleh baca hadis spesifik, tapi tak apalah. Yang ketiga, hutang wang. Ini favourite sikit lah. Di mana kita hutang duit dengan sesiapa, kita berjanjilah nak bayar balik atau sekian-sekian hari bulan. Itu yang paling famous dilakukan. Saya tak pastilah Rasulullah SAW ada berhutang wang seumpama ini. Kalau hutang jual beli ada dilakukan oleh Nabi. Saya dah baca hadis Aisyah tu yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Kalau hutang haiwan juga ada dilakukan oleh Nabi. Hadis Abi Bakrah. Hadis Abi Rafi' yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim juga. Nabi hutang unta, kemudian Nabi bayar dengan unta yang lain. Tapi Nabi bayar dengan unta yang lebih baik. Nabi memang macam tu. Kalau dia berhutang, dia bayar dengan bayaran yang lebih baik. Kita macam itulah. Kalau kita dah berhutang dengan orang, kita bayarlah dengan lebih baik. Kita berhutang orang RM100, bayarlah RM120. Bagi lebih sikit. Tak riba kalau kita tak berjanji awal-awal. Pemberi hutang tidak mensyaratkan awal-awal, kita pun tak berjanji awal-awal. Maka dia tidak ada riba. Malah digalakkan dalam syarak. Inna khiyarakum ahasinukum qada'an. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, hadis Abi Rafi' itulah yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, orang yang bila dia membayar hutangnya, dia membayar dengan lebih baik. Dah kahwin tu tolong kita dah, okay? Kita bagi lebih ke dia. Tapi kita jangan janji awal-awal. Dan dia pun tak boleh minta awal-awal. Kalau minta awal-awal atau janji awal-awal, dia jadi riba. Ya. Tuan-tuan punya muamalat syok juga buat riba ni. Ya.
Saya mengajar khusus lah bab riba ni. Tapi kita lebih kepada riba kontemporer lah, riba masa kini. Baik. Wang hutang wang ni saya tak tahulah Nabi ada melakukan atau tidak secara practically. Tapi dalam hadis-hadis qauliyah, hadis-hadis kata-kata baginda, Nabi memang memberi keharusan kepada sahabatnya untuk saling memberi hutang wang antara satu dengan yang lain. Dan Nabi menggalakkannya. Sebab itu, hukum berhutang harus jika dengan keperluan. Makruh jika tidak ada keperluan, kerana ia boleh membawa kepada perkara yang haram. Bahkan Nabi, tuan-tuan, dalam semayang, Nabi berdoa supaya tidak berhutang. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wahai Tuhan, aku minta perkara yang membawa kepada dosa dan perkara yang membawa kepada hutang. Sahabat pun tanya Nabi, itu hadis Muslim pada Aisyah. Wahai Rasulullah, pasal apa kau minta berlindung daripada hutang? Nabi kata, ar-rajulu idza gharima haddasa fakazaba wa idza wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu bila dia berhutang, bila dia bercakap, dia akan dusta. Bila dia berjanji, dia akan memungkirinya. Betul? Betul tak? Ya? Pasal tak saya bayar hutang, orang telefon pun tak akak. Ya? Jadi banyak hadis tuan-tuan Nabi galakkan supaya kita bantu sama kita. Jadi hutang harus kalau ada keperluan, tak ada keperluan makruh. Tapi selagi mana kita ada niat nak bayar dan kita bayar, okey. Cuma dan memberi hutang, tadi berhutang, memberi hutang hukum dia sunnah. Dapat pahala tuan. Bahkan ada hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan yang saya tak sempat nak baca lah. Antaranya hadis Buraidah yang diriwayatkan sunnah Abi Daud. Dalam bab kesunahan memberi hutang pada orang lain, Nabi kata siapa-siapa yang beri hutang, dia dapat pahala sedekah. Sebelum tamat tempohnya, dan bila tamat tempoh, kita lanjutkan lagi. Dia dapat 2 kali ganda pahala sedekah. Jadi sebab itu sebahagian para ulama kata memberi hutang lebih afdal daripada bersedekah. Sebab kalau kita sedekah, kebiasaannya kepada orang yang tidak memerlukan. Tapi kalau kita memberi hutang, kebiasaannya kepada orang yang memerlukan. Jadi dia lebih afdal lah. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak berhutang tuan-tuan, tuan-tuan kena bagilah. Dapat pahala insya-Allah. Ya. Kemudian tuan-tuan, walaupun hutang ni harus, kena hati-hati juga. Nabi sebutlah hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Nyawa seseorang muslim ni tergantung-gantung bila dia matilah, jika dia ada hutang sehingga hutang itu diselesaikan. Sebab tu orang tak galak hutang tu. Tak. Kalau hutang itu tidak diselesaikan dan tidak boleh diselesaikan. Tapi kalau kita mati meninggalkan hutang, seperti Nabi mati meninggalkan hutang, tapi Nabi ada barang gadaian yang mana boleh dijual dan didapat balik hutang tu, maka tidak ada masalah sama sekali. Of course lah, kalau tuan-tuan terlibat dengan hutang-hutang di perbankan dan kewangan Islam pada hari ini, sebahagian besar daripada hutang-hutang tuan-tuan dilindungi takaful atau insurans. Tuan-tuan buat pembiayaan rumah umpamanya, tak kisahlah dia nak pakai kontrak apa pun. Dulu-dulu banyak kontrak rumah ni pakai syarikat mutanah kisah. Tuan-tuan belajarlah in detail dalam muamalat. Tapi sebahagian hari ni dia buat konsep tawarruk untuk pembiayaan rumah. Tak kisahlah dia nak pakai kontrak apa pun. Kebiasaannya properti seumpama itu dia dilindungi takaful, insurans lah. Ya. Jadi bila tuan-tuan mati, takaful atau insurans akan selesaikan hutang rumah itu. Jadi tuan-tuan jangan risau. Jangan, aku mati, rumah aku ada hutang macam mana ni. Tak payah risau. Ada insurans cover. Begitu juga dengan hutang-hutang tuan-tuan yang lain. Ada personal financing. Peribadi kan. Tuan-tuan saya tak tahulah. Tapi saya memang ada pembiayaan peribadi punya kat Bank Rakyat. Kalau saya mati, memang dah di cover insurans. Masa kita buat mula-mula dulu pun dia dah tolak sebahagian daripada pembiayaan kita sebab nak bayar cover insurans tu. Pinjam 100,000, bukan pinjam, jangan guna istilah pinjam. Islam ni marah orang. Hutang 100,000, 3,000 dah bayar dah. Jadi bila kita mati, selesai. Jadi hutang-hutang berjadual dengan perbankan ni, tuan-tuan tak payah risau lah. Melainkan setengah-setengah hutang lah, macam hutang kereta, setahu saya tak ada cover. Tak ada cover insurans ya. Jadi bila tuan-tuan mati, waris kena selesaikan juga. Kalau orang mari nak tarik, kalau tak bayar, jangan buat kecoh pula. Sebab ada tu, bapak dia mati, kereta tak bayar, potong sagar. Orang mari nak tarik, potong sagar tak selesai. Dia ambil video, gaduh-gaduh dengan tukang tarik tu. Lah, dia buat kerja dia. Buat apa nak tarik, bapak saya dah mati, kesianlah sikit. Kesian apa? Awak yang tak bayar. Awak memalukan diri sendiri. Ya tak? Kereta tu bukan ada takaful apa pun. Jadi walaupun kawan tu mati, waris kena ambil responsibility teruskan.
Kalau tak nak teruskan, buatlah macam mana pun. Tapi kalau tuan-tuan buat tak reti aja, after 2 bulan 10 hari, 2 bulan 21 hari, almost 3 months, tuan-tuan tak bayar, dia tarik ya. Dia buat kerja dia. Ya. Baik, jadi kena hati-hati jugalah hutang ni. Dan saya tak nafilah, kita-kita pun ada berhutang sesama kita. Ya, kita kena ni lah. Kalau boleh jangan kita tinggalkan hutang-hutang yang tak dapat diselesaikan. Hutang dengan perbankan saya ingat tak ada isu sangat. Ni hutang kawan-kawan ni. Saya ada imam bila berhutang dengan dia. Bukan berhutang duit. Kereta dia rosak. Imam ni pomen. Dia bagi 2,000 aja. Repair kereta tu 4,000. Ada lagi 2,000 hutang. Tunggu tak bayar-bayar. Dia minta tolong saya. Ustaz boleh jadi orang tengah Ustaz. Tolong jumpa dia cakap. Hai. Sampai tahap macam tu. Yalah bila awak ada hutang dengan saya. Tak bayar. Dia jadi masam muka. Jadi saya personally jumpa Bilal tu, cakap kat dia, hutang ni macam mana? Dia janji nak bayar 100 sebulan. Jadi imam kata tak apa, saya setuju. Boleh. Jadi bayar juga. Lepas beberapa bulan tak bayar balik. Kok mung lah kata. Mung nak tanggung hutang kalau mu mati. Ke aku dah jadi orang tengah dah. Selesaikan. Dan saya lebih takut hutang sebenarnya berbanding yang lain. Saya personally tuan-tuan, ibadat-ibadat kita dengan Tuhan, bukan kata boleh kita culas. Tapi Allah Ta'ala boleh ampun bila-bila masa. Tapi kalau kita problem dengan orang lain, contohnya macam hutang, Nabi sebut je lah kan. Hatta di peringkat awal Nabi semasa berada di Madinah, Nabi tak solat ke atas orang yang mati meninggalkan hutang. Masa sahabat mati tuan, Nabi tak tanya, dia ni semayang macam mana, puasa macam mana. Tak tanya. Yang Nabi tanya, dia ni ada hutang ke tidak. Kalau sahabat kata tak ada hutang, Nabi akan solat bersama-sama sahabat yang lain. Kalau sahabat tu kata ada hutang, Nabi akan tanya, ada duit tak dia tinggal nak selesai hutang dia ni? Kalau sahabat kata ada, Nabi akan solat bersama sahabat. Tapi kalau orang tu mati ada hutang, Nabi akan tanya, ada harta tak untuk yang ditinggalkan untuk diselesaikan? Dia kata tak ada. Nabi kata, sallu ala sahibikum. Kamulah sembahyang ke atas sahabat kamu. Nabi tak solat ke atas orang yang mati meninggalkan hutang. Menunjukkan bahawa Nabi tidak redha perbuatan itu. Tapi ujung-ujung dakwah Nabi masa Nabi nak wafat, siapa-siapa yang mati meninggalkan hutang dan dia tidak ada harta yang lain, Nabi ambil inisiatif bertanggungjawab menyelesaikan hutang itu. Dan Nabi solat lah. Tapi by hook or by crook, kok mana pun, Nabi akan selesaikan hutang orang-orang yang meninggal. Dan semangat itu yang dipakai dalam perbankan dan kewangan Islam pada hari ini. Yang mana sebahagian besar hutang, dia mesti dilindungi takaful. Kalau tuan-tuan ambil hak Islami lah kebiasaannya. Macam kad kredit. Kad kredit tuan-tuan kalau Islami ada takaful. Tuan-tuan tak usah terpedaya lah dengan rate yang diberi oleh konvensional dalam setengah-setengah keadaan yang lebih rendah berbanding Islami. Islami dia cover takaful. Mana kalau tuan-tuan ilat ataupun mati, tuan-tuan tak perlu bayar. Waris-waris tak sibuk lah. Tapi kalau tuan-tuan ada kad kredit konvensional, tuan-tuan mati, ia masih dikira hutang dan mesti dibayar. Tapi kalau mahal sikit, kalau mahal, saya tak pastilah mahal atau tidak. Lebih sikit lah dia punya rate keuntungan tu, ambil orang Islamic. Dia ada banyak features atau kelebihannya. Ya. Kita belajar Islamic finance ni, kita tahulah. Dan kita sentiasa memberi. Jadi, tuan-tuan nak kena tahu yang itu. Dan banyak lagi lah poin-poin yang lain. Yang paling penting, tuan-tuan, poin saya yang paling last sekali. Hutang mesti dibayar, kok mana pun. Kalau tak boleh bayar, mesti sediakan sesuatu sehingga hutang itu boleh diselesaikan. Seumpama apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi ada hutang, mati meninggalkan hutang, tapi Nabi meninggalkan gadaian untuk diselesaikan. Tuan-tuan pun samalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada hutang-hutang peribadi yang tuan-tuan masih belum selesaikan, perbankan dan kewangan Islam yang mana di cover takaful dan insurans tak apa. Itu hutang-hutang berjadual yang ada jaminan. Ni hutang kawan-kawan ni, ada hutang adik-beradik, ada hutang mak bapak, ada hutang. Tuan-tuan kena wasiat siap-siap lah pada isteri tuan-tuan. Kalau kau mati, kamu kena selesaikan. Takut-takut lepas mati dia bagi lalu duit faraid. Ya tak? Tak cara hutang kita nanya tuan-tuan. Dan memang ada sahabat Nabi tuan-tuan, seumpama dia akan sunat Abi Daud ni kita belajar dapat jenazah. Di mana dia tuan-tuan bila mati meninggalkan hutang. Apa Nabi suruh? Nabi suruh selesaikan hutang dia dahulu. Dia ada meninggalkan beberapa dinar dan darham. Jadi adik-beradik dia nama Sa'id bin Al-Atwal. Bayar. Tinggal lagi 3 dinar. Tinggal lagi 2 dinar. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, ada 2 dinar ni. Lebih ni. Hak lain bayar hutang belaka ni.
Ada lagi satu orang hutang ni tak settle. Kalau aku bagi 2 dinar ni kepada orang ni, isteri dan anak-anak dia tak dapat apa-apa. Jadi mana satu aku nak bagi? Nabi kata, adihi iyah. Kamu kena bayar juga hutangnya. Dia pun bayar 2 dinar ni beri kepada orang yang akhir. Maka kawan tu dah tak ada hutang. Bila dia jumpa dengan Nabi, apa jawab Nabi? Nabi kata, al-an baratta alaihi jildah. Nabi kata, sekarang kamu telah menyejukkan kulitnya. Maksudnya masa dia ada hutang tu, yang tak diselesaikan, dia terseksa di alamnya lah, di alam barzakh. Tapi setelah hutang diselesaikan, Nabi kata ia telah sejuk. Mana dia okey dah sana. Jadi awak tak tinggal harta pada anak isteri dia pun tak apalah. Janji hutang telah diselesaikan. Nampak? Jadi kena ambil kira juga benda tu tuan-tuan. Ya. Jadi kita nak ingat. Jangan kita bagus ibadah saja. Tapi muamalah kita tidak baik. Dan memang ada hadis kalau tuan-tuan belajar dalam Riyadhus Shalihin dapat hutang ni. Sahabat Nabi tuan-tuan, bukan sahabat Nabi. Ada fulan bin si fulan yang Nabi sebut. Dia ibadat tak ada. Atau tak banyak lah. Tapi dia baik dalam berurusan sesama manusia. Terutama dalam konteks hutang. Maka Allah Ta'ala mempermudahkan urusan hisabnya. Dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Jadi jangan ingat ibadah saja yang boleh bawa kita dekat pada Tuhan. Ya. Masuk syurga dan seumpamanya. Harta pun sama juga. Ya. Selagi mana kita dapat menguruskan dengan baik. Of course lah kita cari harta tu dengan jalan yang halal. Kita belanja dengan jalan yang halal. Dan jangan kita ada hutang-hutang yang tidak boleh diselesaikan. Ya. InsyaAllah lah kita akan orang kata apa, berjayalah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita baik ibadat, muamalat kita, hutang kita apa gitu tak bagus, ya, esok-esok pun jadi masalah juga. Dan akhir sekali, Nabi sebutlah sunat Abi Dawud daripada Zaid bin Arqam, tidak berganjak kaki seseorang Muslim itu atau seorang hamba itu. La tazalu qadama abdin, lan tazala qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Hari akhirat esok-esok, jangan ingat Allah Taala hisap ibadah kita apa gitu gini saja, tapi Allah Taala juga hisap 2 perkara. Itulah hartanya, dari mana dia dapat dan bagaimana dia diuruskan, bagaimana dia dibelanjakan dan seumpamanya. Jadi selagi benda tu tak settle, Nabi kata dia takkan ke mana-mana. Mana tak masuk syurga lah. Sebab tu fiqh muamalat ni pun penting juga. Dan sayang sekali tuan-tuan, di Masjid Surau muamalat ni tak banyak yang dia ajar. Ada Masjid Surau banyak lah yang tak ada kuliah fiqh muamalat yang saya duk tanya lah ya. Termasuk tempat yang saya mengajar tu. Ada fiqh muamalat tak ada. Ada fiqh muamalat tak ada. Lah, fiqh muamalat tak ada. Ada fiqh ibadat aja. Kena adalah satu kuliah fiqh muamalat. Carilah orang yang boleh mengajar fiqh muamalat dengan baik. Saya ni bolehlah mengajar. Saya ni tak ada keahlian khusus pun. Tapi kerana peringkat master dulu kita belajar, dan kita ada kelas-kelas khas kita di luar, dan saya pun ada join kelas-kelas online yang ada. Jadi bolehlah nak mengajar sikit sebanyak. Tahulah kita kata. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya. Hah? Kenapa? Okey. Beza dia, banyak beza dia. Haji boleh cek kat internet, tekan perbezaan antara kad kredit komersial dan kad kredit Islami. Dia akan keluar. Dan salah satu ialah memang laman web bank negara sendiri yang dia nyatakan tentang features kad kredit Islam. Pertama ialah kontrak yang dilakukan. Dia tak sama. Kalau tuan-tuan guna kad kredit konvensional, dia guna kontrak pinjaman. Dia bagi duit pada tuan-tuan, kemudian tuan-tuan bayar duit berkenaan. Yang ni hutang tu lah, pinjaman tu, dengan interest yang dikenakan. Faedah yang dikenakan. Itu riba. Tapi kalau Islami, dia tak guna kontrak pinjaman. Dia tak bagi tuan-tuan pinjaman. Tapi dia buat kontrak lain yang disebut sebagai kontrak. Dulu dia buat kontrak ujrah, upah. Tapi sekarang dia banyak pakai kontrak tawarruk. Maknanya kad kredit tuan-tuan tu bukan kad kredit kosong. Dia dah ada duit. Dia dah buat komoditi jual beli siap-siap. Sebab itu kalau kita lihat, boleh tak kita beli barang kemas? Sebab itu kalau kita lihat, boleh tak kita beli emas dengan menggunakan kad kredit? Memang ada khilaf lah di kalangan para ulama. Tapi sebahagiannya, termasuk yang difatwakan di peringkat internasional, kalau kad kredit Islam boleh. Kalau kad kredit konvensional tidak boleh. Kenapa? Kerana dia kata kad kredit konvensional kosong, tak ada duit. Tuan-tuan beli, baru bank tu bagi duit kepada penjual. Tuan-tuan bayar duit kepada bayar balik kepada bank dengan interest-interest tertentu. Adapun kad kredit Islamik, dia dah ada duit dalam tu.
Sebab dia dah buat kontrak murabahah awal-awal, komoditi murabahah tu mana tuan-tuan dah buat jual beli, bank dah buat jual beli komoditi, dia beli barang, dia jual barang, dia kepada tuan-tuan cakap ansuran, mana dia jual balik, dia tak duit siap-siap dalam tu. Sebab tu dia kata, jual beli barang kemas ni tak boleh secara ansuran kan, ataupun secara tangguh. Tapi kad kredit Islamik dia kata boleh. Kenapa? Kerana dia kata kad kredit Islamik ada duit. Kita dah buat jual beli awal-awal. Memang dah ada isi kat dalam tu. Itu satu hal lah. Yang penting, proses dia tu. Dia bukan pinjaman, tapi dia jual beli yang dilakukan oleh bank lah. Yang kedua ialah ciri-ciri lain lah, ataupun features tambahan yang ada. Dia dilindungi takaful. Itu bagus untuk kita. Kalau tuan-tuan konvensional, dia tak boleh dilindungi takaful. Kalau tuan-tuan sakit, kena bayar. Hilak lah terutamanya. Kalau tuan-tuan mati lagi, kena bayar. Kalau tuan-tuan mati tak bayar, tuan-tuan mati dalam keadaan hutang. Ya. Jadi ada banyaklah kelebihan di situ. Sebab tu saya kata, jangan pakai yang konvensional, pakai Islamik. Saya ada konvensional, Ustaz. Tukar. Dia tak boleh tukar. Biasa kad kredit ni tuan-tuan kena apply yang baru lah. Yang Islamik. Yang lama tuan-tuan kena stop lah, kena potong. Saya dulu pun konvensional. Saya dulu 3 bank konvensional. RSB, CIMB dan Ion dululah. 10 years ago. Tapi saya tak pakai semua, saya stop semua. Saya pakai 2 je sekarang. Saya pakai RSB dengan bank Islam. Ya, jadi kontraknya Islam, praktisnya tu okey lah. Dan kelebihan-kelebihan yang lain ada feature-feature tertentu. Jadi amat-amat baik sekali. Amat-amat baik sekali. Jadi jangan pakai yang konvensional. Ya. Selain ia melibatkan riba lah pinjaman. Dan dia tak ada apa-apa kelebihan saya nampak. Ada sudut rate yang dia kenakan, sebenarnya lain-lain bank, lain-lain dia punya rate. Tuan-tuan kena tengok lah in spesifik, saya pun tak ingat. Tapi sekarang ni apa-apa pembiayaan, kad kredit dan seumpamanya, dia konvensional dengan Islamik dia tak lagi banyak. Ya, BRD konvensional lebih mahal, BRD Islamik lebih mahal. Dia boleh kena tengok, lain-lain bank dia offer lain-lain. Tapi tak lagi banyak lah. Tapi personally saya kata, personally kalau Islamik lebih sikit pun tak apa, kerana features dia tu. Ya. Nak dibanding konvensional, kalau tuan letak sebelah menjebelah, Islamik tawaran dia lebih baik, lebih baik. Ya. Boleh? Boleh ya. Okey, yuran tahunan tu itu memang untuk pentadbiran dia, servis. Awak pakai Islamik ke, awak pakai konvensional, memang ada yuran tahunan. Dia sebenarnya bukan hanya kad kredit. Apa-apa produk di bank pun, konvensional dengan Islamik ni, kalau kita letak sebelah menyebelah, zahirnya dia macam sama. Di sebaliknya tu dia tidak sama. Kadar keuntungan yang dikenakan. Kalau Islamik kita panggil kadar keuntungan lah. Kalau konvensional kita panggil interest kan. Memanglah kadang-kadang hak ni mahal, kadang hak ni mahal. Tapi dia tak ada beza sangat. Sikit-sikit je. Macam sama aja. Sama juga dengan fee tertentu, yuran tertentu. Termasuk juga yuran tahunan tu. Masing-masing ada. Itu untuk servis dan pentadbiran. Dibenarkan dalam syarak. Boleh. Tapi kebiasaannya dia ada dia punya requirement tertentu lah. Contohnya kalau tuan-tuan setahun dia kata kena buat sekurang-kurang 3 transaksi, baru yuran tahunan tu dia waive. Kalau tuan-tuan tak buat transaksi, dia nak galakkan tuan-tuan guna kad tu. Itu tak ada masalah. Kalau tuan-tuan guna kad tu sesuai apa yang dinyatakan, maka tuan-tuan yuran tahunan tak dikenakan. Hatta kalau tuan-tuan tak gunalah, contoh setahun tu tuan-tuan tak guna, tuan-tuan boleh call ke sana minta waive untuk yuran tahunan. Kalau tuan-tuan dah lama guna kad tu, kebiasaan dia akan waive lah. Dia nak galakkan tuan-tuan guna aja. Jadi yuran tahunan dia tak ada masalah atau isu syariah sama sekali. Boleh digunakan. Boleh dikenakan. Cuma kita gunalah kad tu. Kita dah ada kad tu, kita tak guna. Gunalah. Ya tak? Bila guna, biasa yuran tahunan tu dia waive. Dan kalau tuan-tuan kena jugalah, mana tahu tak guna. Dia guna ada kad tu. Saya ingat bank Islam dia 5 transaksi setahun kot. Setahun 5 transaksi. Bukan banyak. Kita puluh-puluh transaksi guna setahun. Dia nak 5. Contohlah awak ke banyak duit. Kad ni pakai saja kan. Tak guna. Lalah kena yuran tahunan. Nak bayar yuran tahunan tu. Tapi kalau tuan-tuan tak nak bayar, tuan-tuan boleh aja call ke center, minta dia waive kan. Jadi dia boleh pertimbangkan lah. Kalau tuan-tuan dah lama guna, dia akan waive lah biasanya macam tu. Ya. Boleh. Ada soalan lagi? Cukup lah tu? Ada sarapan ni sekejap lagi yang? Ya. Okey.
Aduh, teh nak jawab. Okey, pajak kebun ni tuan-tuan, dia satu isu juga. Unfortunately, kita lihat tidak ada fatwa terkini lah, baik di peringkat negeri maupun di peringkat JAKIM atau seumpamanya. Dipanggil pajakan dusun pada musim buah-buahan lah. Ya tak? Apa maksudnya? Maksudnya, Haji ada dusun durian. Jadi sebelum dusun atau di awal dusun saya jumpa Haji. Ji, saya nak durian Haji. Okey, pajak lah. Berapa? Boleh jadi dia pajak ikut musim. Contoh 3 bulan 10,000. Tak kisahlah berapa pokok dia ada. Itu satu bentuk pajakan. Pajakan musim lah. Tak kisahlah Haji ada berapa pokok. Janji dalam musim ni Haji bagi saya 3,000. Okey. Kadang-kadang dia pajakan itu pajakan musim, makna bertempoh, ikut tempoh lah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan macam tu. Kadang-kadang dia pajak ikut pokok. Dia tak ikut musim, dia ikut pokok. Saya ada 50 pokok, saya pajak pada Haji. Ya. 10,000. Kadang-kadang ada tempoh juga untuk setahun, tapi atas pokok-pokok tertentu. Tapi biasa pajakan dia secara umum lah. Maknanya ladang dia tu ada berapa pokok dan berapa bulan untuk dipajak. Kebiasaan melibatkan musim lah. Pajakan-pajakan seumpama ini, sebenarnya dia kena ada satu model yang patuh syariah lah. Dia sama juga dengan perusahaan kolam-kolam ikan. Sebenarnya ada model yang patuh syariah, ada model yang tak patuh syariah. Ya. Baik, model yang kebiasaannya orang buat lah. Dia panggil pajakan dusun ya, pada musim-musim tertentu. Sama ada dia pajak based on pokok ke macam mana. Itu sebenarnya dilarang oleh majoriti para ulama. Kerana ia melibatkan jual beli wara. Awak pajak dusun tu, awak tahu ke berapa banyak pokok dusun tu keluarkan buah? Tahu tak? Tak tahu kan? Maka bila tidak tahu, ada jahalah, ada uncertainty, maka dia termasuk dalam jual beli wara. Dan Nabi larang. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, nahan Nabi amba'il wara. Nabi larang jual beli wara. Jual beli wara ni mana jual beli yang tak tahu kuantitinya. Tak tahu keadaan dia tu macam mana. Awak pajak atau sewa. Pajak ni mana sewa tau. Awak sewa pokok atau pajak pokok macam tu, awak tahu ke berapa banyak buah yang awak akan dapat? Tak tahu? Tak tahu tak boleh. Ya? Memang majoriti mengharamkan atau melarang jual beli pokok untuk dapat buah. Ini konteks ni lah. Sungai untuk dapat ikan. Hutan untuk dapat haiwan dan seumpamanya. Itu dipanggil jual beli yang dilarang. Termasuk standard mazhab Syafi'i. Dia tak benarkan jual beli seumpama itu. Habis tu nak buat macam mana? Awak kena beli buah lah walaupun secara borong. Bila tiba musim nanti, awak pergi jumpa si pemunya pokok tu, saya nak beli durian. Ya tak? Beli secara borong, ambil buah durian, duduk depan mata. Okey, berapa ni? RM100 satu lori. Itu tak apa. Tapi buah tak ada lagi. Oh, nak sewa dah, nak bayar dah. Itu dia tak ada. Dia termasuk dalam jual beli wara yang dilarang oleh syarak. Itu majoriti para ulama lah. Walau bagaimanapun segelintir membenarkan. Segelintir membenarkan. Antaranya ialah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia membenarkan sewaan-sewaan pokok untuk dapat buah seumpama itu. Jadi dia kata bolehlah. Walaupun majoriti melarang. Adalah dasar-dasarnya. Ala kulli hal di peringkat kita saya tak pastilah dia pakai yang mana, tapi tak ada fatwa rasmi lagi. Ya. Dan perlu diperhalusilah macam mana untuk kita mau. Bukan isu majoriti benar, sebahagian tak benar. Bukan isu majoriti tak benar, segelintir benar. Maka kita ambil hak segelintir itulah hak. Bukan begitu. Ya. Autoriti dia kena menilai semua pendapat para ulama dan dia kena keluar satu model yang betul-betul paling dekat dengan syarak lah macam mana. Ya. Cerita dia macam itulah. Macam kita kata kolam pancing juga. Kolam pancing kan. Kolam pancing tu mana bayar RM30 sejam. Guna pancing. Majoriti ulama melarang. Termasuk standard mazhab Syafi'i. Ya sama juga tadi. Sewa pokok untuk dapat buah. Pajak dusun untuk dapat buah. Sama juga. Ini sewa kolam untuk dapat ikan. Awak bayar. Tapi ikan tu tahu dapat ke tak dapat. Ya. Majoriti memang melarang. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ustaz-ustaz hari ni yang duk mengajar lah kan, dia kata harus. Kerana itu sewaan tempat. Memang saya tak nafilah, segelintir membenarkan sewaan tempat untuk dapat ikan tu. Kita bukan jual beli ikan, kita sewa tempat, kemudahan untuk memancing, fasiliti kan.
Tapi kalau kita kaji in detail, baca in detail, memang ulama majoriti melarang. Termasuk senat mazhab Syafi'i pun. Kerana sewaan tu sebenarnya hanya sampingan sahaja. Hak kita nak betul-betul ikan tu. Dan memang pengusaha-pengusaha kolam pancing ni pun dia bukan meniaga tempat, dia meniaga ikan. Kalau ikan kat dalam tu ikan mahal, dia kenakan yuran yang mahal. Dia meniaga ikan sebenarnya. Dan untung rugi dia bergantung pada ikan, bukan bergantung pada tempat. Jadi sewa tempat tu hanya sekunder, akad sampingan, akad hak betul-betul sebenarnya ikan tu. Setengah ulama dia melihat kepada objektif muamalat tu. Objektif dia apa? Tempat ke ikan? Ikan. Lainlah kalau dia sewa tempat, betul-betul dia nak guna tempat tu. Ni dia guna sekadar dapat ikan dia. Kan? Objektif dia sebenarnya ikan. Jadi, dia ada banyak model yang kita lihat. Model yang patuh syarah ialah kita bayar untuk tempat, kemudian ikan yang kita dapat juga kita bayar. Itu tak ada goro. Confirm patuh syarah. Dan saya personally pun dah tanya Mufti Selangor. Saya nak tanya, bab kolam ikan ni, ada fatwa ke Selangor? Dia kata tak ada lagi Ustaz, tak bincang lagi. Kan? Dan kalau kita lihat fatwa Indonesia, NU tak silap, saya ada baca juga. Memang dia ikut pendapat majoriti para ulama lah, di mana jual beli atau bayaran seumpama itu tidak sah sama sekali. Dan dia termasuk dalam goro lah. Apa beza tuan-tuan bayar tikam dengan tuan-tuan bayar pancing? Macam tak ada beza. Sebab tu dia kata di situ ada unsur goro, di situ juga ada unsur judi. Dan unsur-unsur yang dilarang yang lain. Termasuk dalam pajakan tu pun dia ada goro. Pajakan dia tak ada judi, tapi dia ada goro. Sebab dia bukan pancing kan. Goro. Tak tahu berapa banyak buah yang kita dapat. Dan saya beberapa bulan yang lalu memang masuk kuliah online, luar lah ya. Ada bincang bab pajakan dusun ni. Yang mana yang diamalkan hari ni, kalau ikut majoriti para ulama memang dilarang lah. Kita pajak dusun sebelum musimnya. Kerana ada goro. Jadi, ahli-ahli muamalat semasa dia kena main peranan lah. Kena keluarkan satu model. Macam mana nak buat supaya dikurangkanlah benda tu. Dan saya personally pun suka pendapat majoriti lah. Yang mana ia tidak boleh sebenarnya. Ya. Allah Ta'ala alam lah. Kita nak cakap lebih-lebih pun payah juga kan. Tapi sepatutnya tidak boleh. Bayar, buah tak tahu. Keluar ke tak keluar. Banyak mana dia keluar. Itu memang goro lah. Cerita dia gitu aja. Haji ada dusun lah. Kalau haji ada dusun, saya nasihatkan jangan pajak seperti itu. Ya. Bagi ada buah dulu, petik, jual lah secara borong, murah-murah. Kalau kita nak jual. Jangan kita pajak, entah di mana buahnya, pajak dah. Kalau boleh janganlah. Sebab majoriti melarangnya. Dah hadisnya jelas. Ya. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu? Nak lagi? Saya sampai pukul 12 pun tak apa. Bukan boleh makan pun. Aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.